Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar semua, pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam pada bahagian fiqh pada unit yang kedua, iaitu bertajuk khutbah Jumaat. Okeylah, baik pelajar-pelajar semua, cuba lihat 4.9.6 pada muka surat 100, iaitu maksud dan hukum khutbah Jumaat. Maksud khutbah Jumaat iaitu ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, pengingatan dan pelajaran mengikut syarat tertentu. Manakala hukum khutbah Jumaat adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah Jumaat. Okey, baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita buka tajuk yang kedua. Di bawahnya adalah syarat khutbah Jumaat. Terdapat dua syarat khutbah, iaitu khatib, iaitu orang yang membaca khutbah, dan yang kedua khutbah, iaitu teks ataupun bacaan khutbah. Adapun syarat yang pertama iaitu khatib. Syarat khatib ada 4, iaitu khatib berdiri jika mampu dan duduk di antara dua khutbah, iaitu duduk sebentar di antara dua khutbah, di mana dalam setiap sesi khutbah itu ada dua bahagian, khutbah pertama dan khutbah kedua, dan di antaranya itu diwajibkan duduk. Yang kedua, khatib khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat, bukan selepas seperti mana solat hari raya. Rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, iaitu rukun-rukun sahaja, yang selebihnya itu boleh dibaca di dalam bahasa Melayu. Yang keempat, khatib suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Manakala yang kedua, khutbah yang disampaikan ada dua syarat. Yang pertama, berturut-turut antara rukun khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dan dengan solat. Hendaklah berturut-turut, tidak boleh berhenti ataupun berhenti sekejap, tidak boleh. Yang kedua, rukun khutbah didengar oleh 40 jemaah yang bermastautin, yang wajib solat Jumaat, iaitu orang yang berada di kampung tersebut dan tidak diwajibkan kepada yang musafir. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita buka muka surat 101, iaitu rukun khutbah. Di mana rukun khutbah yang pertama iaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya menyebut alhamdulillah, dimulakan dengan alhamdulillah. Yang kedua, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, memberi nasihat supaya bertakwa, iaitu ittaqullah. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Dan yang kelima, berdoa untuk orang Islam pada khutbah kedua, sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lil muslimi wal muslimat. Baiklah pelajar, itulah 5 rukun khutbah yang wajib ada di dalam setiap khutbah sebelum Jumaat. Okey, sekarang pelajar-pelajar pada muka surat 101, iaitu sunat khutbah Jumaat. Di dalam khutbah ada beberapa perkara sunat yang boleh diambil pahala sunat daripada pembaca khutbah, iaitu yang pertama, berkhutbah di atas mimbar, iaitu berada di tempat yang tinggi. Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Yang ketiga, menghadap wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri makmum. Yang keempat, memberi salam setelah naik ke atas mimbar, iaitu Assalamualaikum. Yang kelima,
menguatkan suara agar khutbah didengar oleh lebih daripada 40 jemaah yang mastautin. Dan yang keenam, memendekkan kedua-dua khutbah. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Dan yang ketujuh, memegang tongkat dengan tangan kiri. Itulah perkara-perkara sunat ketika khutbah. Kemudian perkara sunat kepada makmum iaitu mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita buka muka surat 103 iaitu adab mendengar khutbah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza qulta li sahibika ansib yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghaut." Apabila kamu berkata kepada sahabatmu, diamlah pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatmu. Ini hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis di atas, adab-adab ketika mendengar khutbah termasuklah memberikan fokus kepada isi kandungan khutbah. Itu yang pertama. Yang kedua, diam dan tidak bercakap-cakap. Hukum bercakap ketika khatib sedang menyampaikan khutbah adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala Jumaat. Dan yang ketiga, tidur ataupun tertidur. Sekiranya rasa mengantuk, hendaklah berpindah ke tempat yang lain dengan syarat tidak melangkah orang lain. Dan yang keempat, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Contohnya menggunakan sebarang gadget seperti telefon bimbit ketika khatib membaca khutbah. Maka itulah adab-adab bagi ketika khatib membaca khutbah. Dan ingat, jangan sia-siakan amalan ataupun pahala sepanjang solat Jumaat, kerana kita tidak memenuhi syarat dan adabnya. Baiklah pelajar-pelajar semua, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, pada hari Jumaat ada beberapa amalan sunat hari Jumaat yang boleh dilakukan sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang pertama, memotong kuku dan misai. Bagi lelaki lah, perempuan boleh potong kuku. Yang kedua, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak dia akan panjang, jadi disunatkan cabut pada hari Jumaat. Yang ketiga, menggunting bulu ari-ari, iaitu bulu di atas kemaluan. Disunatkan gunting pada hari Jumaat. Yang keempat, mandi sunat. Mandi sunat disunatkan sebelum solat Jumaat. Yang kelima, memakai pakaian terbaik serta berwangi-wangian. Disunatkan perempuan boleh pakai baju yang terbaik dan memakai wangi-wangian sepanjang hari Jumaat. Dan yang keenam, bersegera ke masjid, pergi awal ke masjid. Bagi lelaki lah. Yang ketujuh, menunaikan solat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Itu solat sunat sebelum solat Jumaat. Yang ke-8, membanyakkan berselawat ke atas Rasulullah SAW dan berdoa, kerana pada hari Jumaat ini adalah penghulu segala hari dan baik, dan disunatkan memperbanyakkan berselawat, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, dan berdoa kepada Allah. Dan yang akhir sekali iaitu membaca surah Al-Kahfi, seperti mana kita lakukan di sekolah sebelum ini. Pelajar-pelajar semua, sekarang kita buka muka surat 103 iaitu contoh khutbah Jumaat. Khutbah yang pertama dan sebelah lagi itu adalah khutbah yang kedua. Pelajar boleh tengok buku teks masing-masing di rumah ya. Okey, baiklah. Sekarang kita melihat khutbah yang pertama.
Okey, khutbah yang pertama iaitu dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu rukun yang pertama. Rukun pertama dan kedua iaitu mulakan dengan alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa ya ibadullah ittaqullah. Itu adalah memperingatkan bertakwa kepada Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersatulah kita atas dasar tauhid. Dengan itu kita akan selamat daripada ancaman musuh-musuh Islam, seperti mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Lut dan Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya. Allah SWT berfirman, fanajjainahu wa ahluhu ajma'in. Surah Asy-Syu'ara ayat 26, ayat 170 yang bermaksud maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta semua pengikutnya. Dan akhir sekali disudahi dengan barakallahu li walakum wa aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azili wa lakum. Maka inilah contoh khutbah yang pertama. Kalau pelajar melihat daripada atas, yang mana yang hijau, yang warna-warna itu adalah rukun kepada khutbah yang perlu ada di sepanjang khutbah itu, iaitu rukun yang kita sebutkan sebelum ini. Baiklah pelajar semua, sekarang kita melihat khutbah yang kedua. Di antara khutbah yang pertama dan kedua itu, seorang khatib itu perlu duduk sebentar, kemudian sambung dengan khutbah kedua dengan memulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini peringatan untuk bertakwa. Fa ya ibadallah ittaqullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ini doa. Marilah kita menadah tangan untuk berdoa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka diikuti dengan berdoa kepada kaum muslimin, yaitu Allahumma ghfirli lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'ud du'at. Maka disudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu antara rukun-rukun khutbah yang wajib ada sepanjang membaca khutbah, di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dan pelajar-pelajar, untuk sebagai aktiviti bolehlah melihat khutbah-khutbah yang ada di sekitar dalam, boleh tengok dalam Google ataupun mana contoh khutbah. Baiklah pelajar-pelajar, sebagai mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, sebagai kerja untuk pelajar semua, sila cari satu teks khutbah. Mana-mana sumber kita boleh dapati, sama ada dalam Google ataupun daripada masjid ke, daripada ayah kita dan sebagainya. Sila pastikan tanda di mana rukun-rukun khutbah yang ada di dalam teks khutbah tersebut, untuk latihan dan sebagai latihan serta mengukuhkan lagi pengetahuan pelajar terhadap khutbah dan seluk-beluk di dalam melaksanakan solat
Jumaat. Dan setakat itu dahulu pelajaran kita saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.